Assalamualaikum dan selamat bersua kembali dalam rancangan Quranis Menjawab. Dalam episod ini, kami akan berdialog in absentia with Kamilin Jamilin. Kamilin Jamilin telah membuat beberapa statement mengenai al-muqata'at dan kami akan tunjukkan bagaimana logik Kamilin adalah logik spin dan sebenarnya ia amatlah fail. Saksikan apa Kamilin kata pasal al-muqata'at. Semua kita faham tak apa yang dimaksudkan dengan Alif Lam Mim? Kalau kita baca, kita buka terjemahan Al-Quran pun, apa yang ditulis bila mana tulis Alif Lam Mim? Jadi di sini Kamilin telah menerangkan apa itu al-muqata'at. Betul, dia kata yang al-muqata'at itu adalah huruf-huruf yang muncul di awal banyak surah dalam Quran. Betul. Dan terjemahan memang tak ada kecuali dalam terjemahan dari Saudi Arabia iaitu thenoblequran.com. Dalam terjemahan itu, ia mengatakan bahawa these letters are the miracles of Allah and none shall know their meanings except Him. Banyak heran. Mukjizat Tuhan saja tahu maksud dia. Tapi kita patut terima buta-buta ia mukjizat. Bagus. Tapi itulah, mari kita dengar apa explanation Kamilin. Dia hanya tulis je Alif Lam Mim. Okey, macam mana kita nak tahu tentang satu-satu makna kalimah tu? Kita kena tahu bahawa first kali Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa apa? Dalam bahasa Arab ke ataupun bahasa Melayu? Bahasa Arab. Jadi kita kena rujuk kepada bahasa Arab. Dan bila kita rujuk kepada bahasa Arab, tak dijumpai makna apa Alif Lam Mim ni. Apa maksud Alif Lam Ra? Kamilin tanya, Al-Quran ni turun dalam bahasa apa? Bahasa Melayu ke bahasa Arab? Nasib baik dia bagi jawapan objektif. Tengok-tengok siapa kata bahasa Eskimo pula. Tak tahulah. Anyway, dia kata, dalam bahasa Arab tu kita kena cari maksudnya. Saya setuju. Tapi apa Kamilin kata? Tak dijumpai. Banyak hairan kan? Tak dijumpai. So, mari kita dengar Kamilin seterusnya. Apa maksud Yasin? Tak diketahui maknanya. Tetapi, adakah kita nak kata bahawa Allah menurunkan ayat-ayat Al-Quran ini begitu sahaja tanpa diketahui maknanya? Allah Azza wa Jalla sebut kepada Nabi SAW, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran ini kepada kamu, wahai Muhammad, supaya kamu jelaskan, litubayyina linnas, supaya kamu jelaskan kepada manusia apa yang diperturunkan kepada kamu. So, lepas itu, Kamilin cuba jalan lain pula. Dia kata, Muhammad kena explain Quran. Tapi dia quote ayat macam Rozaimi juga. Dia quote carikan ayat dan dia tak bagi reference. Macam mana ni punya baca? Hang ni akademik. Hang akademik tapi hang baca macam ni. Tak bagus lah. So, mari saya petik ayat tu, chapter 16, verse 44. An-Nahl, ayat 44. Bil bayyinati waz-zubur. Bil bayyinati waz-zubur. Dengan keterangan-keterangan dan az-zubur. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas. Dan kami menurunkan az-zikr. Litubayyina linnas. Agar kamu menerangkan kepada manusia ma nuzzila ilaihim. Apa yang diturunkan kepada mereka. Bukan ke atas mereka, bukan alaihim, tapi ilaihim, kepada mereka. Wa la'allahum yatafakkarun. Dan agar mereka dapat berfikir. Banyak hairan. Berfikir. Kalau Nabi dah bagi explanation mengenai apa maksud-maksud Al-Quran, dan buat apa manusia nak fikir lagi? Terima sajalah kan. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami ikut. So, pasal apa macam ni? Pasal litubayyina di sini. Tibyan adalah untuk memberi dengan jelas. Bukan menerangkan. Bukan tufassila. Bukan bagi detail. Tak ada. Litubayyina. Maksudnya untuk memberi dengan jelas. Apa maksud beri dengan jelas? Macam kita kata sultanun mubin, clear authority. Bukan authority itu menerangkan, tapi ia itself clear pasal itu. So,
di sini kita kena cari bayinat daripada Nabi. Tapi apa Kamilin kata? Kamilin terus lepas. Bab ni, dia terus lepas. Lepas dia kata Nabi kena explain, dia quote carikan ayat tu, lepas tu terus dia pergi balik bahasa Arab. Maybe dia tahulah, alamak, tak ada hadis lah nak explain benda ni. Aduh, macam mana ni Kamilin? Mari kita saksikan seterusnya. Tetapi dalam bahasa Arab tak dijumpai makna ni. Jadi Allah Azza wa Jalla sebut dalam Quran, Allah kata bilisanin arabiyyin mubin. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Tetapi kita tak tahu dari sudut bahasanya apa makna. Okey, jadi di sini Kamilin cuba nak insert atau mencelah potongan ayat. Selalu potongan je. Selalu potongan mereka ni. Potongan ayat tak bagi reference yang kata lisanun arabiyyun mubin. Tapi dia tak translate part mubin tu. Ingat tadi saya kata mubin. Mubin tu maksudnya jelas. Ini adalah jelasnya bahasa Arab. Kamilin tak kata yang tu. Kalau Kamilin kata mubin, maksudnya orang Arab boleh faham. Tapi orang Arab tak boleh faham. Kamilin juga kata. Jadi ada contradiction di sana. Mari kita tengok ayat dia. Chapter 16 verse 103. Kamilin tak bagi reference juga. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Dan kami tahu yang mereka berkata yang mengajarnya ialah bashar, manusia. Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi ajami. Lidah yang mereka tunjukkan kepadanya, yang bashar ni, ialah ajami. Maknanya bukan Arab. Wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Dan ini adalah jelasnya bahasa Arab. Tuhan dah kata ni bahasa Arab, tapi bahasa Arab tak ada. So macam mana ni? Nabi tak explain, bahasa Arab pun tak ada. Okey, mari kita tengok solution agamawan kepada ni. Kamilin akan bagi solution dia. Kalimah-kalimah begini. Jadi sebab tu kalau kita tengok semua huruf-huruf yang Allah turunkan ini, kita kumpulkan tanpa berulang. Alif Lam Mim, Kaf Ha Ya Ain Sa, ni semua dia akan jadi 14 huruf. Okey, baru instead of explaining, Kamilin try kumpul pula. Kumpul ayat-ayat dia kira 14. Oh, tahniah Kamilin. Cukup bagus hang kira. Adakah explanation dalam tu? Tak ada. Ini saya kata, dia pusing. Letih otak saya tengok. Teruk betul. Tengok lagi. Yang mana para ulama dah simpulkan dalam satu kata-kata yang cantik sekali, katanya nassun hakimun qati'un lahu sir. Maksud dia satu nas yang penuh hikmah yang sudah pasti padanya ada rahsia. Ini 14 huruf yang mana kita baca ataupun kita kata huruf-huruf mutaqatti'ah. Lepas tu dia bagi kata-kata yang cantik. Dia sendiri mengaku kata-kata cantik. Kamilin, kalau hang tengok video ni, hang pergi tengok chapter 6 verse 112. Okay, verse 112 chapter 6 yang menggunakan frasa zukhruf al-qaul ghururan. Zukhruf al-qaul ghururan. Maksudnya kata-kata cantik tapi dia cover kita. Ghurur, dia bagi kita tak clear. Itulah sebenarnya kata-kata guru-guru hang tu. So apa maksudnya? Kamilin kata, okey, ulama mereka tak tahu maksud. So mereka kata, oh inilah bukti yang bagi kita tahu bahawa Quran itu penuh hikmah dan ada secret. Memanglah ada secret, hampa tak tahu maksud. Tapi hampa kata Quran ni jelas dalam bahasa Arab tak tahu maksud. So macam mana ni? Tuhan bagi kita kitab, dia kata alif lam mim, alif lam ra, qaf, nun, wal qalam, semua tu ada. Tapi Nabi tak ada explanation. Walaupun Nabi sepatutnya explain, according to you, chapter 16 verse 44, Nabi kena explain, tapi Nabi tak explain. Bahasa Arab pun tak ada. Tapi Quran, first time Quran disebut dalam Al-Quran. Chapter 2 verse 185. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Hudan linnas. Bimbingan kepada manusia, hidayah kepada manusia. Wa bayyinat minal huda, dan penerangan daripada guidance. Wal furqan, dan pemisah
antara baik dan tak baik. Allah sendiri kata. So, tapi ulama kata no lah, ni secret lah. Ni secret. Pasal tu kita tahu ya betul pasal ia secret. Apa punya logik ni? Apa punya logik? So mari kita tengok apa depa cadangan depa nak buat dengan apa depa suruh kita buat dengan muqatta'at. Saksikan. huruf yang dibaca pada awal surah ni. Dan kita pun tak tahu apa maksud dia. Jadi kalau kita nak tahu antara rahsia dia, antara hikmah yang Allah Azza wa Jal sebutkan tentang awal-awal surah ni, sebenarnya Allah nak cabar kita. Allah nak cabar khususnya kepada orang Quraisy Makkah dulu yang terror sangat bahasa Arab dia. Allah kata kalau manusia dan jin itu semua saling bersepakat untuk nak mencipta Al-Quran, pasti tak ada siapa yang mampu untuk nak buat seperti Al-Quran, walaupun manusia itu saling membantu dengan jin nak buat. Tak mampu nak buat satu Quran. Allah cabar dalam ayat yang lain, am yaquluna iftara qul fa'tu bi 'ashri suwarin mithlihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. Allah kata kamu kata Quran ini reka-rekaan, kalau macam tu bawa mai 10 je surah yang seumpama dengan Al-Quran. Tak mampu juga satu surah. Seolah-olah Allah sebut pada awal-awal huruf ni, okeylah buat macam surah yang ada huruf-huruf ni. 5 huruf, kaf, ha, ya, ain, sad. Boleh tak buat? Tak ada siapa boleh buat. 4 huruf, alif, lam, mim, ra. So, okay, dalam video tadi, Kamilin dia nak try boh hikmah muqatta'at. Mari kita tunjuk pasal apa idea tu fail. Dia kata, okay, time tu ada pakar-pakar bahasa Arab. Ni memang falsafah Sunni ya, yang Quran itu adalah mukjizat lughah. Bahasa punya mukjizat. Tapi lain tak ada mukjizat ke? Tak tahulah. Anyway, Kamilin quote chapter 17 verse 88 yang mengatakan Quran itu ijaz yang tak boleh dicipta oleh manusia dan jin. Kalau mereka tolong antara satu sama lain pun tak boleh dicipta. Betul, saya setuju. Tapi bukan pasal muqatta'at. Sana tak ada muqatta'at pun. Anyway, Kamilin quote chapter 11 verse 13 yang mengatakan am yakuluna aftara, atau adakah mereka mengatakan yang dia menciptakannya, Al-Quran lah. Fa'tu bi ashrin suwarin mithlihi muftarayatin. Bawalah 10 surah sepertinya yang muftarayat, yang diciptakan oleh mereka lah. Lepas tu kami kata seolah-olah Allah minta something like muqatta'at. Seolah-olah. Allah tak pernah kata ayat. Pasal apa Allah tak kata fa'tu bi ayatin? Tak ada. Ataupun fa'tu bi harfin, huruf. Tak ada. Allah kata surah. So kat hampa surah tu adalah satu portion Quran. Kod-kod dari bismillah ke bismillah lah. Hampa kata taubah tak ada bismillah. Jadi taubah surah tapi tak ada bismillah. Tapi itu yang dimaksudkan dengan surah. Bukan ayat. So pasal apa hang twist kat sini Rozami pula. Kamilin. Awak hang kata macam tu. Okay, let's say saya kata okay lah. Nabi dah kata okay fa'tu bi suratin min mithli. Okay. So Nabi baca alif lam mim. Okay, lepas tu saya baca ra zai sin shim. Apa jadi? Macam mana kita nak ukur yang mana surah yang mana ayat yang lagi ampuh? Macam mana nak ukur? Ada logik ke hang pakai? Siapa pun boleh kata huruf-huruf. Let's say kalau dalam huruf Romanized, kita kata A, B, C, lepas tu siapa ke kata D, E, F. Kalau huruf-huruf itu tak ada makna in themselves, maka tak ada ukuran. Macam mana nak ukur? Hanya yang ada kepercayaan taksub kita yang kata, ni Quran mukjizat, hang yang bukan mukjizat. Pasal apa? Dalam hadis, ni soalan lain, pasal apa dalam hadis, Nabi tak bacakan huruf-huruf ini kepada musuh-musuh Islam seperti Abu Lahab, Abu Jahal ke apa ke? Nabi tak baca kat mereka. And kalau Nabi baca kat mereka, mereka tak kata, alif lam mim ni apa? Tak ada kena-mengena dalam bahasa. Benda yang tak ada meaning dalam bahasa boleh jadi mukjizat. Inilah logic fail. Jadi itulah pendapat saya mengenai
Kamilin punya mukataat punya video. Saya nak kata macam ni, kita tak boleh bergantung kepada agamawan untuk memberi logik yang kukuh dan kuat. Itu bukan kerja mereka. Kerja mereka telan apa yang guru-guru mereka kata dan mereka akan muntahkan balik kepada kita. Dan kita pun otak akan fail juga. Jangan macam tu. Sebenarnya, mukataat ini Tuhan bagi untuk kita tadabbur. Ia juga menunjukkan yang tak ada authority interpretation dalam Islam. Tak ada authority. Semua orang wajib berfikir dan boleh memberi pendapat. Tak ada limitation. Dan ini sebenarnya kegagalan agama masyarakat kita bila kita tak berbuat demikian. Bila kita dengar orang macam Kamilin, kita akan jadi logic fail. Terima kasih kerana menonton rancangan ini. Saya akan bawa banyak lagi video mengenai Asri, Rozaimi, Kamilin dan geng-geng sekepala dengan mereka. Kita tak boleh kata nama mereka. Dia macam Voldemort. Harry Potter, kita tak boleh kata nama mereka. Jadi saya akan panggil mereka ahlu sunnah yang lain daripada yang lain. Kalau boleh lah. Okey, terima kasih kerana menonton. Wassalamualaikum.